Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Cik Tia, admin Rumah Ngaji Johor, Kak Rozi, seluruh tim yang tidak jemu-jemu mengatur pelbagai majlis ilmu, seluruh haja-haja, akak-akak, makcik-makcik, juga tidak dilupakan tuan-tuan haji, pakcik-pakcik kalau ada bersama, juga adik-adik yang bersama dengan majlis ilmu, majlis bersama dengan surah An-Naml. Dan pada petang ini kita akan berada dalam finale, dalam episod yang terakhir, kisah dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Inilah babak yang menyebabkan adanya surah Saba. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Saba. Surah Saba memaparkan kisah penduduk negara Saba di Yaman yang dikurniakan Allah kemakmuran, dikurniakan Allah kesuburan, dikurniakan Allah kemajuan yang hebat. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kerana rezeki itu datang daripada penduduk yang bertakwa. Allah akan bagi rezeki pada sebuah negara bila penduduknya bertakwa. Negara Sabak antara contoh negara yang pernah Allah limpahkan kemakmuran. Kerana takwa, penduduknya menjadi Muslim. Namun demikian, daripada peristiwa apakah yang menyebabkan penduduk menjadi Muslim? Itulah kisah ini. Ayat 41 hingga ayat 44, usaha yang diambil oleh Nabi Sulaiman adalah untuk mengislamkan Malikatus Saba ataupun Balqis, tanpa Balqis menyedari ada usaha nak islamkan dia. Inilah sebaik-baik dakwah. Ia berlaku secara tidak langsung. Mad'u tidak terasa adanya misi nak convert dia menjadi Muslim, kerana halusnya strategi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Sama juga dengan strategi Nabi Yusuf yang berdakwah dan tarbiyah kepada saudara-saudaranya, abang-abangnya. Abang-abangnya tak perasan yang diorang dalam program tarbiyah Nabi Yusuf pada 7 tahun kemarau apabila mereka datang ke Mesir. Ini adalah dakwah yang penuh dengan seni. Ya, jadi seorang pendakwah kena bijak supaya mad'u tidak terasa yang mereka sedang diprogramkan. Kerana ramai orang bila dia sudah dapat kenal pasti yang mereka dalam proses program, mereka dah mental block daripada awal. Ada usaha lah tu, ada misi lah tu. Kau nak islamkan aku minta maaf lah, aku tak berminat. Kalau daripada awal mad'u dah ada prejudgment, jangan salahkan mereka, salahkan kita yang tak mengambil kaedah Nabi Sulaiman, yang tak mengambil kaedah Nabi Yusuf. Ya, baiklah. Hari ini kita akan bersama dengan Nabi Sulaiman yang telah didatangi oleh Permaisuri Sabak. Permaisuri Sabak dalam perjalanan nak bertolak ke Palestin. Kenapa? Kerana laporan daripada utusan yang dihantar membawa hadiah pada minggu lepas ternyata menunjukkan dua perkara. Pertama, Sulaiman bukan sebagaimana raja yang kita sangka, yang mahu meluaskan empire, yang mahu menakluk ghanimah dan harta, tetapi seorang raja yang menolak bulat-bulat, mentah-mentah hadiah yang kita bawa, harta yang banyak yang kita bawa ditolak dan diludah begitu sahaja. Bukan diludah lah, saya guna perkataan yang mudah faham je. Ya. Nabi Sulaiman orang berakhlak. Ya.
Dan laporan daripada utusan Naziratun juga mengesahkan kekuatan luar biasa ada pada kerajaan ini. Maka wajarlah Balqis membuat keputusan untuk tidak berperang, bahkan untuk menyerahkan dirinya. Utusan melaporkan bukan sekadar hadiah telah ditolak, tetapi utusan telah memberikan laporan berdasarkan apa yang mereka lihat depan mata mereka, keagungan kerajaan, kehebatan kerajaan, kehebatan teknologi yang Allah kurniakan kepada kerajaan Palestin, kerajaan Islam di bawah pimpinan Nabi Sulaiman. Kerana kita sudah maklum, Nabi Sulaiman pekerjanya bukan sekadar manusia, tetapi jin. Maka faham-fahamlah apa yang dibina oleh Nabi Sulaiman sesuatu yang tak mampu dicapai oleh tamadun kemanusiaan. Kerana syaitan ditundukkan Allah, jin ditundukkan Allah. Jadi Balqis sekarang dalam perjalanan daripada Yaman ke Palestin. Lalu Nabi Sulaiman bermesyuarat, dan pada minggu lepas kita telah selesai di mana mesyuarat telah berkesudahan. Arash Balqis telah selamat mendarat. Arash Balqis telah berjaya dipindahkan sekelip mata sahaja oleh insan yang sangat saleh, yang sangat berilmu mengenai Taurat dan Zabur. Dan saya telah berikan pendapat Dr. Fadhal Hasan Abbas bahawa beliau adalah Nabi Sulaiman sendiri yang berdoa kepada Allah. Lalu sekelip mata istana itu muncul. Lalu baginda berkata, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Nah, sekarang istana Balqis sudah ada di hadapan mata. Balqis dah sampai belum? Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada tenteranya untuk melakukan perkara berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu minal ladina la yahtadun. Sulaiman berkata, ubahlah, nakkiru, jadikan istana ini adanya unsur-unsur keingkaran. Maksudnya apa? Kita cuba buat Balqis bila sampai, dia seperti tidak terus berkata, ini singgasana saya, macam mana boleh ada di sini? Kita tak nak macam tu. Kita nak dia ada sedikit perasaan ingkar. Ingkar ni maksudnya denial. Iaitulah kita kena buat dia tak nampak ini adalah istana dia. Dia ada keingkaran, ini bukan istana aku, tapi macam istana aku. Itu arahan Nabi Sulaiman. Jadi Hamka kata barangkali diubah warna, tetapi benda kat dalam tak berubah. Barangkali dibuang tanda-tanda syirik, dibuang beberapa perkara yang menjadi syiar orang-orang kafir, tetapi struktur asal dikekalkan, saiz dikekalkan, supaya Balqis tidaklah first impression dia adalah macam mana kalian boleh curi. Tu kalau nak guna istilah curi lah. Macam mana kalian boleh ambil? Ya, dan kita juga tak nak Balqis kata macam mana kamu boleh duplicate bulat-bulat, photostat bulat-bulat istana aku. Jadi yang kita nak adalah Balqis merasakan ini bukan istana dia, tetapi mirip sangat istana dia. Macam mana orang Islam buat? Itu dia punya objektif. Nanzuru atahtadi, dan kita nak tengok. Kita nak tengok sama-sama. Bukan aku seorang, nanzuru. Kita sama-sama perhatikan, adakah dia ini seorang yang mendapat petunjuk atau sebaliknya dari kalangan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Apa maksud Nabi Sulaiman? Kita nak kenal pasti adakah pemerintah kerajaan Sabah ini orang yang bijak, lalu kerana kebijaksanaan dia mewarisi tahta, atau dia dari kalangan pemerintah, pemimpin, penguasa, ahli politik yang tiada kualiti pemikiran, seorang yang tidak teliti. Jadi kita nak tengok dia dapat tak kenal pasti itu arasnya atau sebaliknya.
Antara pengajaran ayat ni, akak-akak, makcik-makcik yang saya hormati sekalian, adalah Sulaiman sangat mementingkan kebijaksanaan. Baginya tiada makna kerajaan Sabak datang ke Palestin menyerahkan empire-nya kepada Palestin. Bukan aku dari kalangan orang yang nak meluaskan empire. Concern aku bukan sebagai raja. Concern aku sebagai seorang rasul. Aku nak tengok Islam tersebar ke seluruh penduduk Sabak. Dan rakyat akan memilih untuk menjadi Muslim bila pemerintah mereka memilih untuk menjadi Muslim. Dan hendaklah pemerintah itu seorang yang bijaksana, terkenal dengan kepakaran dan keilmuan. Baru rakyat akan turut beramai-ramai mengikut apa yang raja lakukan. Kalau raja itu terkenal dengan kedunguan, tak berapa cerdik, dan rakyat banyak kali tak puas hati dengan raja berkenaan kerana tak berapa cerdik, maka mungkin raja yang tak berapa cerdik masuk Islam tidak bagi kesan kepada rakyat jelata. Tetapi kerana Balqis bukan sekadar menjadi pemimpin negara Sabak, tetapi kualitinya yang bakal terserlah sebentar lagi, sangat teliti, sangat cakna, sangat expert dengan seni bina arasnya, maka fahamlah Nabi Sulaiman sebentar lagi dia daripada golongan yang bukan calang-calang wanita. Seringkali wanita dikaitkan dengan 9 nafsu 1 akal. Saya tak tahu daripada mana petik cerita tu. Kerana ayat-ayat Allah Ta'ala menunjukkan wanita ada yang sangat berkualiti. Dan kalau nak guna istilah tadi, maka boleh nampak di sini Balqis ada 9 akal. Kalau nak guna istilah 9-1 tu. Ya. Beliau sangat bijaksana. Jadi kita boleh katakan begini, Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman 3 nikmat. Nikmat yang pertama, Allah kurniakan kepadanya kerajaan Sabak yang kaya. Ini hujung cerita saya bagi tahu awal. Kerajaan Sabak yang sangat makmur, yang sangat hebat, telah menyerah diri kepada kerajaan Islam Palestin. Ini nikmat yang pertama. Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah jatuhkan kerajaan Sabak. Nikmat yang kedua, pemimpin kerajaan Sabak bukan sekadar membayar jizyah, tetapi membayar zakat. Maksudnya apa? Pemimpinnya tidak kekal menjadi non-Muslim. Malikatus Sabak telah menjadi Muslim, menjadi Muslimah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan pergi kepada ayat-ayat beliau bertaubat dan memeluk Islam dan membuat pengisytiharan itu. Ini adalah nikmat yang kedua, tuan-tuan. Tak ada makna kita jadi orang yang Allah Ta'ala beri kenderaan banyak. Allah Ta'ala beri kita rumah yang banyak. Allah Ta'ala beri kita macam-macam nikmat fizikal, tapi tak ada non-Muslim masuk Islam dengan tangan kita. Apa makna hidup ni? Kalau lebih mengutamakan kekayaan, hanya lebih mementingkan kecantikan, hanya lebih mementingkan gelaran-gelaran kebijaksanaan, tetapi orang yang masuk Islam tak ada. Ini teguran untuk saya. Apa makna jadi orang popular kalau tak ada non-Muslim masuk Islam? Concern Nabi Sulaiman adalah macam mana aku nak buat dia dapat masuk Islam tanpa dia rasa aku paksa. Aku takkan sambut Balqis dengan mata pedang lalu mengancamnya memeluk Islam. Tidak. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Jadi Sulaiman alaihi salam memikirkan dengan penuh cermat apa langkah demi langkah yang perlu dilakukan dalam percaturan, seumpama main catur, agar Balqis merasakan dia takkan boleh menang. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah lebih baik dia meninggalkan penyembahan matahari dan menyembah Allah yang Esa, Tuhan Nabi Sulaiman. Nombor 3, nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang memeluk Islam telah melorong kepada rakyat memeluk Islam. Nombor 1, kerajaan yang kaya. Yang kedua, pemimpin utama memeluk Islam. Yang ketiga, kerana pemimpin itu bijaksana,
terkenal kebijaksanaannya pada rakyat jelata, rakyat memilih untuk masuk Islam juga kerana pemimpin mereka masuk Islam. Pemimpin membuat pertimbangan yang begitu teliti lalu memilih untuk masuk Islam. Katakan hari ini di sebuah negara ada seorang pemimpin yang sangat dihormati oleh rakyat jelata, non-Muslim. Bagaimana pemimpin berkenaan bijaksana untuk mengendalikan wabak COVID. Bagaimana SOP, macam mana PKP, macam mana di sebuah negara. Kita tak tahulah negara mana, saya pun tak ada info. Tetapi di akhirnya, rakyat memuji tindakan pemimpin berkenaan kerana telah berjaya mensifarkan kes positif. Saya tidak pasti adakah ada negara yang sudah berjaya mencapai angka sifar untuk tempoh beberapa hari di mana tidak ada COVID di dalam negaranya untuk satu tempoh. Saya yakin kalau ada negara berkenaan, rakyat akan thumbs up kepada pemimpin berkenaan kerana kebijaksanaannya untuk mengekang wabak daripada tular dalam negaranya. Dan bayangkan tiba-tiba pemimpin tu masuk Islam. Sebelumnya rakyat kagum dia bijaksana. Rakyat kagum dia cakna teknologi untuk mengatasi, bukan cakna teknologi, cakna SOP. Macam mana nak jaga rakyat aku daripada terkena wabak yang sudah merebak ke seluruh dunia. Tiba-tiba pemimpin yang sama masuk Islam. Mana tak kagum rakyat jelata? Ini nikmat yang ketiga. Allah beri nikmat. Sebab ayat sebelumnya, ayat 40. Nabi Sulaiman melafazkan sekali lagi lafaz tahmid, lafaz kesyukuran. Lalu terbukti, la in syakartum la azidannakum. Bila Arash Balkis mendarat di hadapan Nabi Sulaiman kata alhamdulillah. Allah Ta'ala tengok Nabi Sulaiman ucap alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum. Allah tambah nikmat tu. Nikmat apa? Bukan sekadar kerajaan Sabak akan jatuh kepadamu. Aku akan buat seluruh penduduk Sabak jatuh cinta dengan Islam. Ini nikmat yang paling besar. La an yahdiyallahu bika rajulan khairum mimman ittala'at bihi syams. Adalah kamu memberi hidayah kepada satu orang non-Muslim, itu lebih baik daripada cahaya matahari yang bersinar. Itu lebih baik daripada unta merah, kata Nabi. Hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kerana ucapan itu dilafazkan Nabi Sulaiman, Allah tambah nikmat seterusnya. Nikmat kerajaan Sabak, nikmat pemimpin kerajaan Sabak masuk Islam, nikmat rakyat juga memeluk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gitu. Jadi itu ayat 41. Ayat 42. Kedatangan Balkis. Mereka telah selamat sampai, lalu immigration semua. Duta-duta kerajaan Palestin menyambut kedatangan mereka barangkali. Silakan. Ya. Sebab mereka datang dengan keinginan untuk menyerahkan kerajaan Sabak. Jadi niat mereka sudah diketahui, lalu mereka telah disambut dengan penuh penghormatan. Mereka bukan lagi bawa hadiah sebagaimana kedatangan utusan sebelum ini, kerana itu kalau dibawa sekali lagi memang cari pasal dengan Nabi Sulaiman. Falamma ja'at, bila telah sampai Balkis berkenaan bersama dengan bala tenteranya. Okey, sekejap. Mari kita ulang kaji pada minggu lepas. Apakah sifat Nabi Sulaiman dalam fikiran Balkis? Siapa Sulaiman dalam fikiran Balkis sekarang? Dahulu dia sangka Sulaiman adalah komander perang yang bijaksana sampai susah sesiapa nak menang kalau bertempur dengan Nabi Sulaiman. Nah, sekarang kerana laporan daripada utusan yang diutuskan ke Palestin, Balkis sudah mendapat informasi yang berstatus fakta, iaitu Sulaiman adalah Rasul, kerana dia tidak berperang untuk harta. Dia mementingkan Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dia nak sebarkan agama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini perkara pertama dalam fikiran Balkis. Aku akan menghadap satu orang yang bukan sekadar komander perang, bukan sekadar seorang raja, tetapi seorang Rasul yang menyatakan dia dipilih oleh Allah untuk menyebarkan risalah daripada langit.
Apa lagi dalam fikiran Balqis waktu ni nak datang menghadap tuanku Nabi Sulaiman? Laporan-laporan utusan kata dia punya istana luar biasa, kemajuan teknologi luar biasa, kerana laporan daripada utusan-utusan. Tetapi kalau berdasarkan ayat sebelumnya tadi, kenapa Nabi Sulaiman mahukan arash Balqis? Itu nombor satu. Nombor dua, kenapa dia nak ubah zahir arash Balqis tu? Dia bukan renovate. Renovate ni dia membabitkan perubahan saiz. Dia memang nak bawa perubahan sedikit supaya tidak dicam. Perhatikan elok-elok. Utusan hari itu, utusan Balqis, bila datang ke Palestin dan mereka patah balik, adakah mereka patah balik sebagai seorang Muslim? Tidak. Mereka patah balik sebagai seorang yang membawa laporan yang diminta oleh Balqis. Aku nak tahu Sulaiman ni siapa dan aku nak tahu kehebatan kerajaannya. Maka mereka pulang daripada Palestin dengan laporan yang Balqis sudah maklum. Jadi Nabi Sulaiman faham kalau Balqis datang sebentar lagi, dia boleh jadi sama dengan utusan-utusan. Tengok kehebatan bala tentera, tengok kehebatan istana, di mana akan pulang ke Sabah tak perlu Islam. Kalau sekadar melihat kepada seni bina yang ada, melihat kepada kehebatan bala tentera yang ada, maka Nabi Sulaiman tukar strategi. Dia kena buat sesuatu yang tentera-tentera Balqis tak nampak. Maksud saya, utusan-utusan yang datang sebelum ni. Utusan yang datang sebelum ni, mereka tak nampak arash Balqis kan? Sebab arash Balqis belum dipindahkan. Arash Balqis dipindahkan bila Balqis nak datang. Itu nombor satu. Nombor dua, Sulaiman memikirkan ada sesuatu perlu berlaku, iaitulah kita kena bawa Balqis masuk ke satu dewan yang mana utusan-utusan yang lepas tak masuk. Kita tak bawa dia masuk. Dia orang menghadap Nabi Sulaiman barangkali di tempat lain. Poin saya, Nabi Sulaiman memikirkan strategi lain. Strategi sebelum ni tidak berjaya mengislamkan utusan-utusan Balqis. Jadi saya kena tukar strategi. Strategi yang pertama, kita akan bawa arash dia sendiri. Hopefully ada perubahan pada implikasi dia orang tengok, Balqis khususnya. Yang kedua, strategi yang kedua, dia kena masuk dalam sarah yang utusan-utusan tak masuk. Sebab tu dia orang tak perlu Islam. Balqis, aku akan persilakan dia masuk ke dalam sarah, iaitulah ayat ke-44 kejap lagi. Supaya dengan berlakunya perubahan strategi yang membabitkan arash, membabitkan sarah, yakni istana gergasi, mudah-mudahan dia masuk Islam. Utusan tak masuk Islam sebab dia punya strategi tidak membabitkan dua strategi ni. Tetapi bila Balqis datang, saya kena tambah strategi baru. Ibrahnya, bila orang tak masuk Islam, bila orang tak suka pada dakwah kita, jangan salahkan madu'u, salahkan diri kita yang tidak bermain, yang tak mahir mengatur strategi. Sulaiman nak touch arash Balqis sebab ini adalah perkara yang tak berlaku masa utusan datang. Yang kedua, yang tak berlaku pada utusan Balqis adalah mempersilakan mereka masuk ke dalam sarah yang lantainya seperti kolam. Kerana tak berlaku strategi itu, yang tu mereka pulang dengan ketakutan kepada Nabi Sulaiman, tapi tak pulang dengan keislaman. Pulang dengan ketakutan, tetapi tidak pulang dengan keislaman. Concern Nabi Sulaiman adalah Rasul. Aku nak tengok diorang masuk Islam, tapi nampak gaya diorang tak masuk Islam. Aku tak akan sedih, aku tak akan putus asa. Aku akan guna strategi baru, strategi gunakan arash dan strategi menjemput masuk ke dalam sarah. Bayangkan Nabi SAW dan para sahabat bila diturunkan ayat-ayat begini, apa teladan untuk mereka? Kita jangan putus asa dalam berdakwah. Belajar daripada Nabi Sulaiman, kita kena tukar strategi.
Apa yang pernah kita guna dahulu, kalau tak berkesan, kita tukar strategi lain. Jadi adakah kita orang yang bernama pendakwah berstrategi? Kalau Zoom ni, contohlah kan, 5 tahun lagi Zoom dah tak berkesan, maka Kak Rozi kena tukar teknologi baru. Live Facebook dah tak berkesan, kena tukar strategi baru. Jangan menyalahkan, kenapa tahun 2025 ni, elok-elok tahun 2020 adalah 30 orang. Berapa orang ni? 55 ramai. Tetapi Kak Rozi buat sekali lagi tahun 2000, tak payah pergi jauh, 2021. Tiba-tiba 5 orang je. Ini siri yang keberapa dah? Katakan siri yang ke-7 Nabi Sulaiman. 5 orang je. Jangan salahkan peserta. Salahkan kita guna teknologi tak up to date. Kita guna Zoom padahal ada teknologi lain. Ini mustahil lah 2021 kan. 2021 masih lagi orang terpaksa guna Zoom. Itu teknologi terbaik. I am talking about 5 years from now. Kita kena bersedia untuk bawa pendekatan baru. Okey. Kemudian ayat 42, lalu Balqis pun sampai. Qila, ada satu orang berkata kepada Balqis, barangkali ketua kepada eksekutif, Perdana Menteri kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja dan ada Al-Aziz dia. Ada Perdana Menterinya. Silakan masuk Puan Seri, barangkalilah itu istilahnya. Lalu bila dibawa masuk ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman, ya, apa yang Yahudi namakan Haikal Solomon, ya ikut depa lah dia mau nak bagi nama apa. Yang penting kita faham dengan cara daripada Quran. Lalu pegawai berkenaan berkata, ahakadha arsyuk. Puan nampak tak ada banyak binaan ni? Puan cuba tengok yang binaan ni. Macam ni ke binaan arash Puan? Yang pegawai ni pun bijak juga. Dia tak kata ahadha arsyuk, tetapi dia kata ahakadha arsyuk. Soalan tu sendiri telah menyebabkan persepsi Balqis, ini bukan istana aku. Soalan tu sendiri. Sebab kalau ahadha arsyuk, ini singgasana Puan, betul tak? Jadi apa kesan dia? Kalau soalannya berbunyi, ini singgasana Puan, betul tak? Jadi Balqis punya persepsi adalah, istana aku. Macam mana hampa boleh dapat? Kan? Tetapi kerana ada huruf kaf, maka motif sebenar Perdana Menteri ni ataupun pegawai Nabi Sulaiman ni adalah, Puan, cuba tengok elok-elok. Ada tak mirip-mirip istana Puan? Ada tak macam mirip kembar siam? Lah. Jawapan Balqis, lah. Ka'annahu huwa. Macam istana saya. Jadi daripada awal, Perdana Menteri kena jaga strategi ni elok-elok, iaitulah tak boleh terus menggambarkan hakikat sebenar. Iaitulah ahadha arsyuk. Ini istana Puan sebenarnya. Jangan kantoi kan, nanti dulu. Kita ada maslahatnya lebih besar. Ya. Jadi jawapan Balqis menunjukkan kebijaksanaan beliau. Kerana apa saya kata bijaksana? Sebab Balqis menjawab tengah-tengah antara dua dilema. Dia ditanya, macam ni ke istana Puan? Balqis sekarang tersepit antara dua pilihan. Kalau dia kata ya, ini istana saya, ucapan itu boleh menyebabkan dia mengalah. Kedudukannya sebagai permaisuri jatuh ke tanah begitu sahaja. Kerana apa? Istana saya dah sampai sini. So what? Kamu nak apa lagi? Apa saya ada sekarang? Okeylah, saya menyerah kepada kalian. Istana saya pun kalian dah ambil. Macam itulah. Dan Balqis tak jawab macam tu tau. Balqis tak kata innahu huwa. Tak. Kalau dia jawab macam tu, itu jawapan orang yang sudah menyerah kalah daripada awal. Dia tak boleh menyerah kalah lagi.
Dia datang untuk menyatakan, saya nak serahkan kerajaan saya, tetapi kekalkanlah saya. Beri autonomi pada saya sebagai permaisuri. Jangan lucukkan jawatan saya. Masih ada kepentingan. Saya serah kerajaan saya bersama anda. Tetapi harapnya kekalkan saya lagi. Saya akan patuh arahan anda, Nabi Sulaiman. Tetapi kekalkanlah saya lagi. Jadi Balqis tak boleh jawab, ya istana saya. Kerana kalau dia jawab macam tu, dia memang jawapan mengalah. Dan ia tidak menunjukkan bijak. Dia tak menunjukkan dia pandai negosiasi, dia tak pandai diplomasi, dia tak pandai nak win-win. Dia datang untuk win-win. Tetapi jawapan tu adalah win-lose. Dia lose, Nabi Sulaiman win. Itu tak bijak main catur jawapannya. Ya, saya pernah main catur pun dengan, tak payah sebutlah siapa kan. Seminit 2 minit bila saya mula dah give up daripada awal. Ya, bukan apa, cuma nak katanya ada orang dia dah give up daripada awal sebab dia rasa macam satu persatu pon aku kena makan ni, sekejap lagi queen lah pula kan. Jadi jangan give up. Okey, kalau Balqis jawab, tidak, ini bukan istana saya. No. Nampak sangat dungunya. Istana sendiri pun tak tahu. Lepas tu, kamu duduk selama ni, duduk dalam istana arash kamu tu, kamu buat apa? Takkan duduk main handset je? Takkan duduk main Facebook je sampai tak tengok dekat mana tempat letak phone, kat mana tempat letak earphone, kat mana tempat letak rantai, kat mana tempat letak beg tangan, kat mana nak letak tempat mahkota, kat mana tempat. Takkanlah posisi katil, posisi almari, posisi singgah sana, posisi itu, posisi ini. Habis tu buat apa selama ni? Jadi dia tersepit antara terlalu menunjukkan kedunguan dengan menjawab tidak, dengan terlalu cepat mengalah kalau mengatakan ya. Jadi jawapan bijak Balqis adalah ka'annahu huwa. Lah, macam istana saya. So jawapan tu duduk kat tengah-tengah. Tidak mengiyakan, tidak menafikan. Dan Balqis melanjutkan ucapannya. Para ulama berbeza pandangan, adakah ini daripada Nabi Sulaiman? Tetapi saya memilih pendapat ulama yang menyatakan wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ini ucapan lanjutan daripada Balqis. Balqis meneruskan ucapan apabila ditanya oleh Perdana Menteri ataupun pegawai Nabi Sulaiman, inikah lebih kurang istana kamu? Lalu Balqis berkata, kami dah dapat ilmu tentang ini semua sebelum kami datang. Dan that's why kami datang. Wa kunna muslimin. Kami datang nak menyerahkan kerajaan kami. Sebab kami tak pelik kalau ia singgah sana saya. Kalau ia bukan singgah sana saya, tetapi anda boleh buat macam singgah sana saya, atau anda boleh buat lebih hebat daripada singgah sana saya tak pelik. Sebab utusan-utusan dah bagi ilmu pada saya. Sebelum ni kan utusan-utusan ni dah datang, saya dah dapat informasi tentang anda. Dan that's why dengan R&D, dengan al-ilma, dengan ilmu yang saya dapat daripada utusan, bukan keputusan yang dibuat atas dasar separa matang, informasi tak menyeluruh. Dengan ilmu, kami buat keputusan untuk datang menyerah. Subhanallah. Jadi, kehendak Balqis adalah menyerahkan kerajaan. Muslimin kat situ adalah menyerah diri. Ini yang difahami oleh Balqis daripada surat Nabi Sulaiman, iaitulah pada ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Saya datang untuk menjadi muslimin. Muslimin ada dua makna, menyerah kalah, tidak akan melawan. Tetapi muslimin juga bermakna hati saya akan tenang dengan Islam. Afaman syarah sadrahu lil Islam. Saya ulang, muslimin ada dua makna. Yang pertama, menyerah kalah, tidak akan menentang, akan taat pada kerajaan Nabi Sulaiman. Itulah yang difahami oleh Balqis daripada surat Nabi Sulaiman. That's why dia masih lagi ada ego. Kekal kalah jawatan saya, walaupun saya menyerahkan diri saya, maaf, menyerahkan kerajaan saya kepada kamu. Tetapi poin Nabi Sulaiman belum sampai. Sebenarnya aku tulis surat tu, muslimin kat situ bukan sekadar menyerahkan tahta, tetapi hati kamu berdamai dengan agama Islam. Hati kamu membenci syirik. Wazajinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Aku nak tengok hati kamu membenci penyembahan matahari.
I will do everything. InsyaAllah sebentar lagi. Jadi perpindahan Arash hanya menyebabkan Balqis menyerahkan kerajaan. Perpindahan Arash menyebabkan Balqis meyakini keputusannya menyerahkan kerajaan kepada Sulaiman adalah keputusan yang betul. Sebab, fuyo, kalau benar istana saya pun, apakan daya, memang betul lah keputusan saya buat untuk tidak berperang dengan raja ini. Tetapi Sulaiman tidak cepat berpuas hati. Bagi dia, seorang influencer datang dekat dengan dia, itu tiada makna kalau dia tidak menjadi duta kepada Islam. Aku nak tengok macam mana influencer ini, orang berpengaruh, selebriti ini, dia boleh menyebabkan rakyatnya memeluk Islam. Jadi Sulaiman akan buat apa sahaja, dan inilah strategi seterusnya. Okey, sebelum strategi seterusnya dipaparkan, Allah Ta'ala memberikan komentar kepada sikap Malikatus Saba yang belum lagi nak isytihad la ilaha illallah wa Sulaiman Rasulullah. Balqis masih tertanya-tanya, pegawai-pegawai semua, itu sebenarnya istana siapa? Korang rasa istana siapa? Kita dah letak berpuluh-puluh ribu pagat jaga Arash kita. Takkan macam tu je diorang pindahkan? Dan kita tak nampak pun Arash tu dipindahkan semasa kita dalam perjalanan. Korang rasa kan Arash apa tu? Puan, kami rasa Arash kita, puan. Tapi diorang ubah kerana tujuan-tujuan tertentu untuk menguji puan. Tetapi Balqis masih tidak berkeinginan untuk melihat Sulaiman sebagai seorang rasul. Masih lagi dalam fikirannya, beliau adalah raja yang dikurniakan kehebatan yang tidak dikurniakan kepada kita kerajaan Sabak, iaitulah kemampuan memindahkan singgahsana. Sedangkan objektif Nabi Sulaiman adalah, I will do everything for her to embrace Islam. Aku akan buat apa jua cara. Aku akan buat apa jua cara. Okey. Itulah ayat 44 sekejap lagi. Tetapi buat masa ni Balqis tidak mahu untuk memeluk Islam. Sebab biasalah, orang semua ada macam-macam alasan. Walau alqa ma'adhirah. Orang akan beri macam-macam alasan untuk tidak memeluk Islam. Sebab dia kena ingat, dia orang politik nombor satu di negara Sabak. Kalau dia ijtihad la ilaha illallah, dia tahu kesan dia kepada keturunan dia yang semuanya kafir. Innaha kanat min qaumin kafirin. Maksudnya apa? Antara sebab Balqis tak masuk Islam adalah kerana dia punya keturunan tak pernah memeluk Islam. Jadi for what purpose? Saya nak lawan arus keluarga saya, sekejap lagi kena maki dengan keluarga saya. Kena maki dengan ayah saya yang bagi tahta ni pada saya dan dia sudah bersara. Aku tak nak konflik dengan semua orang. Jadi Allah Ta'ala menerangkan apa dalam hati Balqis, iaitulah wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Allahu Akbar. Allah Ta'ala mendidik Nabi Sulaiman. Jangan marah, dia tidak datang untuk lafaz la ilaha illallah. Ya, kamu nak dia datang bukan sekadar sebagai menyerahkan tahta muslimin, dan kamu sangat nak dia muslimin dari sudut memeluk Islam, maka jangan emosional. Nabi Sulaiman dan Perdana Menteri dan seluruh bala tentera jangan angkat pedang memaksa orang masuk Islam. Guna strategi lain. Dan aku nak bagi tahu, hate the sin not the sinner. Seolah-olah begitu. Bencilah dosanya, jangan benci pelaku dosa. Ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak memeluk Islam, dan Allah Ta'ala beritahu kita, wasaddaha, yang menghalangnya daripada memeluk Islam adalah perbuatannya yang begitu lama menyembah selain daripada Allah. Ini yang disebut oleh Einstein, ya, kawan saya, ya, Albert Einstein. Yang menghalang seseorang daripada belajar adalah pengalaman. Experience always the enemy, the only enemy for education. Seseorang tu dia susah nak belajar benda baru kerana pengalaman. Apa maksudnya? Saya dah belajar dah. Saya tak perlu belajar lagi benda ni, saya dah tahu dah. So pengalaman membentuk sifat bias. Seseorang akan mudah prejudis kerana pengalaman. Ya, contoh, ada orang tanya saya pun bila berlaku kejadian di mana satu orang pencetus rumah
melakukan perbuatan yang menyebabkan beliau direma, ditangkap. Ada orang bagi tahu saya dah tak percaya pada PU. Saya dah tak percaya pada program reality da'i. Saya dah tak percaya dah. Jadi pengalaman seseorang yang dikecewakan oleh seorang yang lahir daripada program reality membentuk persepsi dia kepada program reality berkenaan. Sedangkan saya ada pengalaman berbeza dengan PU yang saya tak perlu sebut nama, tapi dia guru saya. Saya juga banyak bertanya dan semak tafsiran ayat daripada beliau. Murid saya seorang da'i yang masuk program da'i, dan kawan saya juga seorang imam muda. Jadi pengalaman hubungan baik mempunyai persepsi baik, pengalaman buruk membentuk persepsi buruk. Jadi ayat 43 mengajar para pendakwah, sebelum kamu berpersepsi yang bukan-bukan, mari beri telingamu kepada background dia. Lihat dia dengan hakikat, bukan dengan apa yang dibisik-bisikkan oleh pengampu-pengampu dan follower kamu. Allah Ta'ala didik Nabi Sulaiman, tengok dia sebagai orang yang keluarganya non-Muslim, bertahun-tahun hidup dalam keluarga non-Muslim, dan menyembah matahari 40 tahun, 30 tahun, and you expect untuk dia tiba-tiba memeluk Islam. Relax, sabar. Tengok je macam mana Allah didik kita untuk bertenang, jangan gopoh mengharapkan hidayah. Cuba tengok situasi dia. Dia tak pakai tudung, mesti ada cerita yang kau tak tahu, wahai pendakwah. Dia pakai seluar jin, koyak-koyak. Dia pegang gitar masuk surau. Dia jadi macam tu, mak rempit. Ada sebab. Wasaddaha ma kana ta'budu min dunillah. Kau kena tahu ceritanya. Seek to understand, then to be understood. Kau kena tahu ceritanya. Subhanallah. Komentar Allah Ta'ala ini menyebabkan para sahabat dan Rasulullah SAW punya satu sikap berlapang dada dengan madu'u yang menolak Islam di Mekah. Sebab itu cara Allah didik Nabi Sulaiman kepada Balqis yang menyatakan kegaguman kepada kerajaan Sulaiman tetapi bukan menyatakan keislaman. Okey. Akhir sekali, dan inilah ayat terakhir. Ya, saya minta maaf tak sempat nak buka lagi Q&A sebab saya nak habiskan dulu amanah saya. Ini siri yang terakhir supaya minggu depan kita boleh tukar topik yang baru. Lalu inilah strategi baru Nabi Sulaiman, iaitulah memberikan jemputan masuk ke satu ruang yang utusan-utusan Balqis sebelum ini tidak pun dijemput masuk. Qila laha dukhulis sarh. Kepada Balqis, Perdana Menteri tadi berkata sekali lagi, silakan masuk Puan Seri. Ya, kali ini Puan akan masuk ke dalam untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman sendiri. Baginda sedang menunggu kedatangan tetamunya. Ya, udkhuli, silakan masuk. Okey. Sebaik saja masuk, Balqis melihat ke lantai. Tadi tengok kepala naik atas, tengok arash. Tengok kubah, macam kubah saya je, cuma dia punya simbol sembah matahari tu tak ada. Tadi tengok atas, sekarang tengok bawah. Lihat kebijaksanaan Nabi Sulaiman mengajar makna Islam. Islam memerlukan anda meneliti apa di atas kepala anda. Atahtadi am takuna minal ladina la yahtadun. Tadi kan Nabi Sulaiman suruh tengok atas. Tengok. Ini macam arash kamu ke tidak? Dan Nabi Sulaiman kata, atahtadi am takuna minal ladina la yahtadun. Sebab kalau kita banyak tengok ke langit, kalau kita banyak tengok di atas kepala kita, ia adalah asbab-asbab untuk dapat hidayah. Fanazara nazratan fin nujum. Faqala inni saqim. Nabi Ibrahim menambah imannya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus sama'. Ibrahim kerana banyak melihat ke arah langit, imannya bertambah. Minal muqinin. Islam memerlukan kita kaji. Islam menyebabkan kita mesti lebih baik daripada penemuan-penemuan NASA, Hubble. Sepatutnya kita menyelongkar angkasa lepas, kita tengok ke atas. Tetapi Islam adalah agama selepas Iqra' Muzammil, di mana kau kena rapat ke tanah sujud. Bijak Nabi Sulaiman. Strategi pertama, Balqis kena angkat kepala tengok arash. Strategi kedua, tengok ke lantai.
Sesuatu yang mengkagumkan di bawah, bukan di atas. Sebab Islam adalah keilmuan, ketinggian ilmu, dan Islam adalah ketundukan ke tanah. Allahu Akbar. Falamma ra'athu, bila Balqis melihatnya, yakni lantai istana, hasibathu lujjatan, ya, iaitulah kolam air yang sangat dalam. Hasibathu, dia berprasangka dia sedang dibawa masuk ke dalam kolam. Lalu wakashafat an saqaiha, dia pun mengangkat naik sedikit kain di bahagian betis kerana takut basah. Takut basah. Saya datang nak bertemu Nabi Sulaiman bukan nak mandi kolam, tapi nampak gayanya kena lalu air dulu kot baru dapat jumpa Nabi Sulaiman. Tak apa, saya angkat kain saya. Kat sinilah Israiliyat masuk dengan cerita yang bukan-bukan. Nabi Sulaiman nampak bulu lalu tak jadi kahwin. Astaghfirullahalazim. Mengarut. Ada sebab Allah Ta'ala menggambarkan Balqis mengangkat sedikit kain selendangnya sebab dia takut basah. Allah tidak sia-sia dalam penceritaan yang begitu sangat terperinci. Kalau kau dah tahu kat depan tu kolam, buatlah pencegahan daripada basah. Pepatah Melayu kata apa? Jangan berumah di tepi pantai. Kalau dah tahu ada masalah kat depan, maka langkah pencegahannya adalah angkat kain tu. Jadi Allah Ta'ala nak ajar, Nabi Sulaiman nak didik. Kalau dah tahu ada bahaya boleh datang, namanya akhirat, ini suratul Namlu, maka buatlah pencegahan. Buatlah pelan bertindak, buatlah bekalan. Semut. Kalau anda masih ingat semut, kenapa surah ni nama surah semut? Sebab kalau dah tahu ada bahaya datang, pakat-pakat masuk kediaman masing-masing. Jangan menonjolkan diri. Itu tak bijak. Itu nanti dipijak-pijak oleh tentera Nabi Sulaiman. Maka buat persiapan dengan cara membuat bekalan, pencegahan. Kalau dah tahu ada bahaya, elakkan. Itu sebab surah ni nama semut. Sebab mengambil teladan daripada semut, permaisuri semut, dan sekarang teladan daripada permaisuri Sabak. Kalau dah tahu ada bahaya, maka angkat supaya tak basah. Kalau dah tahu api neraka tu sakit, maka elakkanlah. Okey, sekarang unsur api sedang bertemu dengan unsur air. Sebab permaisuri Sabak menyembah matahari. Nabi Sulaiman punya istana atas air. Subhanallah. Kat sini kita belajar satu benda. Kenapa Allah banyak cerita syurga air mengalir kat bawah? Kenapa Allah Ta'ala bila menceritakan tentang syurga, Allah akan menceritakan air sungai mengalir kat bawah? Sebab apa? Sebab tengok ayat 44. Istana Nabi Sulaiman, di bawahnya air sungai mengalir. Tetapi sebenarnya bukanlah lantai itu sungai. Ada kaca yang menyebabkan kita takkan basah. Maka fahamlah kita, setiap ahli syurga, bila masuk ke syurga, dengan Allah Ta'ala sebut air-air mengalir, ia menunjukkan anda adalah raja. Sebagaimana istana Nabi Sulaiman. Kenapa Allah banyak sebut air sungai mengalir? Kerana di atas air sungai mengalir, kolam-kolam air yang jernih, akan ada istana dan kamulah raja. Kerana setiap penduduk syurga, mereka adalah raja. Tolong mute tolong mute kepada sesiapa yang terlupa. Jadi subhanallah, qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sulaiman berkata, puan, tak perlu angkat kain selendang puan. Sebenarnya itu lantai. Puan tak akan masuk ke dalam air. Saya dah bina persiapan pada puan untuk tidak basah. Subhanallah. Seorang Rasul akan bertindak membina perlindungan daripada sesuatu yang kita tak suka. Seorang Rasul membina pertahanan untuk menyebabkan anda tidak basah. Seorang Rasul seperti permaisuri semut mengarahkan kepada manusia agar membina perlindungan daripada bahaya.
Allahu Akbar. Inilah kekalahan ketiga Balqis. Ini kekalahan yang ketiga Balqis. Kekalahan pertama kat mana? Dia sangka Sulaiman nak harta. Tiba-tiba harta yang diberi ditolak mentah-mentah. 1-0. Habis prasangka aku. Aku ingatkan dia al-muluk. Idza dakhalu qaryatan afsaduha. Tetapi dia menolak harta. 1-0. Yang kedua, aku sangka singgahsana yang tadi tu macam singgahsana aku. Tetapi aku sudah yakin ia singgahsana aku. Apa lagi aku ada? Tuan-tuan bayang ya, benda paling sulit kerajaan akan simpan adalah di singgahsana. Minit mesyuarat sulit. Segala apa yang akta kita namakan apa? Akta rahsia? Dokumen? OSA. Rujuk isteri undang-undang. Segala akta-akta zaman dululah. Sekarang memanglah ada tempat nak simpan benda tu. Yang kita tak boleh akses pada dokumen-dokumen rahsia. Melainkan dengan kebenaran. Jadi, segala benda rahsia, benda-benda secret ni mesti dekat arash tu. Balqis pemerintah mesyuarat kat mana? Dekat arash dia. Keputusan-keputusan besar dibuat di atas arash. Dan tiba-tiba segala benda paling sulit tentang kerajaan Sabak, gitu-gitu je dah sampai kat Palestin. Apa saya ada kalau macam tu? Benda paling sulit sudah ada pada kerajaan Palestin. Apa benda saya boleh buat? Kalau dia boleh dengar semut yang kita manusia tak boleh dengar, hari ni dia dah boleh dengar segala minit mesyuarat kita. Sebab dokumen tu ada pada dia. So, 2-0. Balqis kalah. Tapi still tak masuk Islam lagi. Just nak serahkan tahta. Yang ketiga, inilah dia detiknya. Aku sangka kolam. Aku angkat kain aku takut basah. Tetapi teknologi apakah ini? Inilah ayat yang memberikan motivasi kepada Muslim di Spanish. Kalau tuan-tuan pernah sampai Alhambra, inilah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang Islam Ottoman. Eropah zaman kegelapan, tapi electricity tidak menjadi masalah ke masjid-masjid Ottoman. Berapa ramai orang masuk Islam daripada Eropah zaman kegelapan kerana sudah melihat Renaissance pada zaman Ataturk, zaman Ataturk pula dah, minta maaf, zaman Turki Osmaniyah. Zaman Turki Osmaniyah. Ayat ni bagi motivasi untuk kaum muslimin menitik beratkan ilmu-ilmu seperti seni bina, kejuruteraan. Kerana di sinilah akan nampak mukmin profesional. Macam mana orang Islam boleh buat macam Alhambra ni? Dengan berapa ekor singa semua dah lupa untuk sistem timing. Penggiliran staf ada kaitan dengan air keluar daripada mulut singa tu. Macam mana air yang mengalir di gunung boleh sampai ke dalam rumah-rumah istana yang menyebabkan orang boleh mandi, orang Islam boleh mandi 2 kali sehari, sedangkan Eropah mandi sebulan sekali pun tak tentu lagi. Macam mana orang Islam boleh mengelakkan penyakit-penyakit? Ayat ni mengajar kita untuk maju ke depan. Sampai non-Muslim kagum bukan sebab mata pedang, tetapi kerana bertanya soalan, macam mana orang Islam boleh buat? Kita tak boleh buat. Balqis kata, inilah padah sembah matahari sangat. Tak guna otak. Dia surrender, tuan-tuan. Dia surrender. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi, Tuhan. Dan inilah ucapan menunjukkan dia, pertama, dia memang menyerahkan bukan sekadar kerajaannya, dia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia menjadi muslimah. Dan yang kedua, ucapan ini menunjukkan, ya, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ucapan ini menunjukkan Balqis telah bersedia untuk memimpin rakyat jelatanya untuk turut sama menjadi muslimin kepada kerajaan Allah Ta'ala, bukan kerajaan Nabi Sulaiman. Perkataan ma'a, lihat ya ayat 44, perkataan ma'a memberikan poin penting. Balqis tak kata wa aslamtu li Sulaiman. Lalu kita tak payah sibuk berbincang kahwin ke tidak Nabi Sulaiman dengan Balqis. Barangkali kahwin, barangkali tak kahwin. Itu saja jawapan kita. Tetapi perkataan yang digunakan adalah ma'a.
Yang bermaksud, saya dengan Sulaiman akan menyembah Allah yang Esa. Saya, kerajaan, Sulaiman, kerajaan takkan boleh mengatasi kerajaan Allah Ta'ala. Sulaiman jadi hebat, Tuhan yang beri. Bukan dia dengan upayanya sendiri. Zalam tu kerana dua perkara. Saya buat zalim sebab saya syirik menyembah matahari, sedangkan matahari itu hanyalah makhluk Allah. Ni adalah manusia yang menyembah Allah. Kau tengok apa Allah bagi pada diorang bila diorang sembah Allah. Allah bagi pada mereka apa yang Allah tak bagi pada kita sebab kita sembah syirik. Zalam tu yang kedua bermaksud apa dia? Saya sangka Sulaiman bukan-bukan. Ternyata dia sangat hebat dalam hal-hal berdakwah. Seorang yang sangat mulia pekerti. Prasangka saya meleset pada hari ini. Jatuh berkecai keegoan Balqis. Lalu dia memeluk Islam. Umi? Okey, ada apa-apa soalan? Sebelum saya buka soalan, saya nak sebut pengajaran paling besar juga adalah Sulaiman menghadirkan dulu Balqis ke Palestin. Bukan dia pergi ke Sabak untuk Islamkan rajanya dan penduduknya. Come here. Kat sini kita belajar pendakwah kena ada kualiti. Bukan sekadar anda pergi pada madu'u, anda kena buat madu'u datang kepada anda. Palestinkan diri anda kepada sahabat-sahabat dalam hidup anda. Kalau mereka tak datang pada kita, maka fahamlah kita kualiti dakwah kita. Kita kena cari orangkah atau orang cari kita? Tetapi sunnah dalam dakwah begitu. Rasulullah kena cari orang dulu. Barulah wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Barulah orang akan datang pada Rasulullah di Madinah. Ya. Jadi dalam dakwah, ya, kita kena pandai berkawan. Orang tu mungkin ada macam-macam prejudis dan persepsi. Tapi bila dia datang Palestin, satu persatu persepsi dia dicantas. Prasangka dia merosot. Tapi dia tak masuk Islam lagi kan? Dan sekarang masuk untuk menyebabkan dia memeluk Islam. Bila kita engage, rapat, orang tu rapat dengan kita, kita berkawan, ya abati, ya bunayya, orang tu rapat dengan kita walaupun dia tak beriman, maka ini proses untuk kita menyampaikan Islam. Berapa ramai orang terlalu gopoh-gapah nak Islamkan dengan begitu cepat, tapi engagement tak berlaku. Sulaiman tak Islamkan terlalu cepat, dia nak Balqis datang dulu. Datang sini, kau tengok dulu. Apa aku akan buat? Dan bila sudah jadi seperti cawan kosong, Balqis sudah seperti cawan kosong yang surrender, maka Sulaiman mencurahkan air Islam ke dalam hatinya. Lalu itulah ucapan baginda Balqis. Wallahualam. Saya rasa tepat pukul 3 saya berhenti dan minta maaf, betul-betul 1 jam saya ambil masa hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan, insya-Allah. Terima kasih rakan-rakan yang menonton.